Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kerana sudi untuk menekan butang play untuk video di YouTube ini. Okey, insya-Allah saya ingin sambung kepada part yang ketiga, iaitu mengenai berfikiran berjiwa besar. Okey, kita kena yakin kepada diri kita sendiri. Okey, maka insya-Allah dengan yakin maka segala-galanya akan mula menjadi mudah, insya-Allah. Okey, akal kita adalah kilang pemikiran yang menghasilkan segudang fikiran setiap hari, ya. Dan penyaluran fikiran dalam akal kita dikawal oleh dua orang mandor. Saya boleh gelar mandor. Seorang kita bagi nama Tuan Kejayaan, okey, dan seorang lagi adalah Tuan Kegagalan. Tuan Kejayaan, okey, bertanggungjawab menghasilkan fikiran positif, okey, iaitu hujah mengenai mengapa kita seorang yang berjaya. Tuan Kegagalan pula menghasilkan fikiran negatif, iaitu 1001 alasan mengapa kita pasti gagal. Okay, kedua-dua Tuan Kejayaan dan Tuan Kegagalan ialah mandor yang menurut kata. Sekali sahaja kita memanggil, mereka terus datang menghadap. Bagi memanggil mereka, kita hanya perlu memberikan isyarat mental, isyarat yang positif, mendatangkan Tuan Kejayaan, manakala isyarat yang negatif, menjelmakan Tuan Kegagalan. Bagaimanakah mereka ini, dua-dua mandor ini bekerja untuk kita? Mari kita cuba latihan yang ringkas ni. Beritahu diri kita sendiri, hari ini adalah hari yang sangat teruk. Maka Tuan Kegagalan terus menghasilkan fakta bagi menyokong pernyataan kita tadi tu. Kononnya hari ini terlalu panas ataupun sejuk. Hari ini jualan pasti menurun. Kita mungkin jatuh sakit ataupun emosi isteri kita tidak baik pada hari ini. Tuan Kegagalan memang cekap. Dalam hanya beberapa ketika, kita terus yakin akan kata-kata kita sendiri. Ya, hari ini memang hari yang teruk. Kita akan kata sebegitu. Bagaimanapun cuba untuk kita beritahu diri kita sendiri, hari ini adalah hari yang baik, ya. Secepat mungkin Tuan Kejayaan akan menjelma, insya-Allah. Katanya, hari ini hari yang baik. Cuaca menyegarkan. Hidup ini memang penuh dengan kenikmatan. Hari ini kamu dapat sambung kerja kamu. Maka hari itu menjadi hari yang menarik buat kita, ya. Dalam konteks bisnes pula, jualan pula, Tuan Kegagalan menerbitkan alasan dalam minda kita. Susah hendak menjual. Sebaliknya Tuan Kejayaan berhujah dengan hebat yang kita adalah jurujual nombor 1. Tuan Kegagalan berusaha meyakinkan kita yang kita akan gagal, manakala Tuan Kejayaan menunjukkan faktor yang membantu kita berjaya. Tuan Kegagalan menimbulkan pelbagai syak wasangka mengenai si dia, manakala Tuan Kejayaan menunjukkan kepada kita mengapa kita menyukai si dia. Kini baru kita sedar, semakin banyak isyarat yang kita berikan, sama ada kita tak sedar, sama ada kepada Tuan Kejayaan ataupun kepada Tuan Kegagalan. Maka dengan isyarat yang kita bagi itu, ia menyebabkan dia semakin kuat, sama ada Tuan Kegagalan atau Tuan Kejayaan. Sekiranya Tuan Kegagalan yang mendapat isyarat daripada kita, maka minda kita tentunya dipenuhi dengan kata-kata yang melemaskan semangat, seperti yang saya sebut tadi. Lambat laun dia menguasai keseluruhan kilang pengeluar fikiran. Pada masa itu, akal kita menjadi akal yang hampir negatif ataupun 100% negatif. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Ya, jawapannya mudah. Pecat saja Tuan Kegagalan itu. Kita tidak memerlukannya. Sudah tentu kita tidak mahu mendengar Tuan Kegagalan mengatakan yang kita tidak boleh melakukannya. Kita tidak mampu mencapai ke tahap itu. Kita pasti gagal dan sebagainya.
tuan kegagalan tentunya tidak akan menolong kita ke arah yang ingin kita tuju. Jadi kita pecat dia saja, tendang dia saja. Pastikan kita sentiasa dilayan dengan mesra oleh tuan kejayaan. Apabila kita terfikirkan sesuatu, minta tuan kejayaan insya-Allah untuk mengusahakannya. Ya, oleh yang demikian dia akan menunjukkan tuan kejayaan ni akan menunjukkan jalan supaya kita dapat meraih kejayaan. Ya, tuan kejayaan itu bukanlah suatu entiti yang asing, ia adalah dalam minda kita. Bagaimanapun, ini semua berlaku atas izin Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan minda kepada kita, dan kita apabila kita mengharap kepada minda positif yang saya maksudkan tuan kejayaan, maka minda kita akan menghasilkan, akan menunjukkan jalan, ya, hasil daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, populasi kini berkembang dengan pesatnya. Hal ini bermakna wujudnya industri baru, penemuan saintifik baru dan pasaran yang sentiasa berkembang. Ini adalah peluang yang perlu dimanfaatkan. Ini adalah hidup yang penuh dengan pelbagai peluang. Dalam konteks ini, permintaan bagi individu cemerlang juga pasti meningkat. Individu yang mempunyai keupayaan yang hebat, yang mampu mempengaruhi orang lain, mereka mahukan sosok yang mampu memberikan panduan dalam menyelesaikan tugasan dan peribadi serta berkeupayaan dalam kepimpinan. Orang yang memenuhi permintaan ini adalah orang dewasa ataupun mereka yang hampir dewasa, dan salah seorang daripadanya adalah diri kita sendiri. Dalam pada itu, kemajuan yang pesat tidak menjamin kejayaan peribadi. Selama ini negara kita sememangnya sentiasa berkembang pesat. Bagaimanapun, apabila populasinya dikaji, ternyata yang majoriti daripada kita bersusah payah mengharunginya, namun tidak menikmati kejayaan yang diimpikan. Kebanyakan orang kekal di dalam lubuk cukup makan. Pada masa depan, kebanyakan orang terus berasa bimbang, takut, berasa rendah diri dan tidak dihargai, serta tidak mampu melakukan perkara yang diinginkan. Akhirnya, usaha cukup makan mereka membuahkan hasil yang juga cukup makan. Mereka yang mengubah peluang menjadi ganjaran ialah mereka yang menggunakan minda bagi mencapai kejayaan. Saya percaya kita adalah salah seorang daripadanya, kerana apabila sebaliknya, sudah tentu kita lebih bergantung pada nasib berbanding kita mengharap daripada orang lain. Masuklah ke dalam pintu ke arah kejayaan yang terbuka luas bagi kita. Tetapkan hati kita yang kita akan menyertai kelompok yang mendapat segala yang kita idamkan, iaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini adalah langkah pertama bagi menuju ke gerbang kejayaan. Hal ini adalah langkah asas yang tidak dapat dielakkan. Okey. Langkah pertama apa? Saya ulang lagi. Yakin kepada diri sendiri. Yakin yang kita mampu berjaya, insya-Allah. Okey, sebelum saya tamat, saya ingin beritahu beberapa tips cara membangunkan kuasa keyakinan. Pada next video saya akan terang secara terperinci, cuma saya akan bagi poin-poin utama saja. Cara-cara membangunkan kuasa keyakinan. Ada 3 panduan bagi memperoleh dan menguatkan kuasa keyakinan. Pertama, fikirkan kejayaan. Kedua, sentiasa ingatkan diri kita yang kita ini lebih mampu membuat sesuatu ataupun lebih hebat daripada apa yang kita sangkakan. Dan ketiga, fikirkan yang besar. Saya akan huraikan pada next video. InsyaAllah semoga kita dapat manfaat sedikit berbanding mengenai perkongsian ini, dan kita jumpa lagi pada next video insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.